Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Cuaca macam mana dekat lokasi tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum tu kita nak ucapkan takziah kepada mangsa tanah runtuh, kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Takziah kepada keluarga dan kita pun nak memperingatkanlah kepada rakyat Malaysia di sekarang ni cuaca agak tidak menentu sebenarnya di Pantai Timur, even di Kuala Lumpur ni pun. Jadi kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan masing-masing jagalah diri dan jagalah keselamatan. Kita faham cuti sekolah ni ramai yang nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat nak cuti sekolah. Ya, Nurliana, hujan dan sejuk. Di manakah tuan-tuan berada di mana sekarang ni? Di lokasi, di negeri mana tuan-tuan dan puan-puan sekarang? JB hujan Anissa? JB hujan. Cik Syahrizan apa khabar? Nuruliana, ya Farah Diba, waalaikumsalam. Nuruliana. Yep. Anda di mana sekarang? Live di mana? Saya di Kuala Lumpur, di Jalan Raja Laut pada malam ini. InsyaAllah. Hujan lebat di Subang ya? Farah Diba, hujan Nur Syam di Sabah Sabah pun hujan, subhanallah. Taman Maluri baru berhenti hujan. Okay. So, yep. Waalaikumsalam Fazilayati Ramli. Oh, Farah dekat Penang Bridge, subhanallah. Hati-hati di jalan raya. Jangan buat kereta laju-laju. Syarizan di Johor, apa khabar orang Johor? Orang Sabah ada, Sarawak ada ke tak ada malam ini bersama-sama dengan kita? Selamat bercuti. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia berhati-hati. Membawa anak-anak bercuti dan sebagainya. Pastikan anda memilih tempat yang selamat disebabkan cuaca yang tidak menentu ini. Dan kita doakan juga keluarga mangsa tanah runtuh di Batang Kali, segala urusan dipermudahkan dan kita doakan yang terbaik untuk mereka semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini eksklusif kita nak memperkatakan tentang TVET. Jarang sekali di Facebook Dr. Zul ni memperkatakan tentang TVET, tapi lepas-lepas ni kita akan banyak memperkatakan tentang TVET kerana kita percaya bahawa TVET adalah satu bidang yang sangat signifikan kepada para pelajar dan ramai juga yang tidak mengetahui tentang apakah itu TVET, cabang-cabangnya bagaimana, peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Dan yang menariknya juga, dekat tajuk kita, dekat poster kita yang kita postkan hari ini, peluang melanjutkan pelajaran keluar negara melalui TVET MARA. Okay. Hafizah Mokhtar, Ulu Selangor, nak hujan, subhanallah. Nazir, kenapa saya malam ni terbelit-terbelit lidah ni? Nazrizal, Tawau Sabah. Apa khabar orang Tawau? Orang Perlis ada. Azmira. Haji Samsul, khabar baik? Saya alhamdulillah saya sihat. Cuma hari ni hidung macam ni sikit. Tak tahulah kenapa, sebab back to back program ni daripada hari Isnin sampai ke malam ini. Aduh, rasa macam tak sedap badan ni sebenarnya, tetapi tak apa, insya-Allah. But so far okay, sebab cuaca pun tak menentu sebenarnya. Tuan-tuan kena jaga makan dan minum air, masak banyak-banyak. Okey, saya tidak keserangan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Nur Amira, samalah kita, maksudnya apa tu? Muafakat Amran Baling pun ada. Okey, kita bersama dengan Cik Halimuddin, Cik Halim yang akan timbalan pengarah bahagian kemahiran teknikal MARA, yang akan bersama-sama kita menerangkan lebih lanjut tentang TVET. Apa khabar Cik Halim? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Zul jemput saya. Yang menariknya, Cik Halim ni adalah produk MRSM, subhanallah. Dia adalah ex-MRSM bursary dan bekerja dengan MARA, menabur bakti dengan MARA. Ini yang hebatnya tentang MARA. Jadi malam ni juga kita akan memperkatakan tentang TVET, dan ini juga adalah, Cik Halim juga adalah produk MARA, dan TVET MARA juga of course lah produk MARA juga kan pada malam ni. Okey. Cik Halim, sebut pasal TVET. Sebenarnya TVET tu apa sebenarnya? Takutlah orang tak tahu kan. Mungkin first time yang dengar
TVET tu apa benda So mungkin Cik Halim boleh explain lah kepada masyarakat rakyat Malaysia ni, apa TVET tu sebenarnya? Okey, TVET. Kalau kita sebut TVET pun T tu T Technical Education Vocational Training. Saya pun terbelit malam ni, doktor. Okey. So kalau sebut TVET biasanya dia akan pergi kepada kemahiran, skill. Maksudnya apa yang kita belajar lebih kepada kemahiran. Itu adalah yang diutamakanlah dalam TVET tersebut. So sekarang ni kalau kita tengok dekat industri, dia lebih kepada orang-orang yang berkemahiran. Selain daripada kita tahu selok-belok dari segi teori, dari segi fakta, dari segi menganalisa. So kemahiran untuk psikomotor dia sangat penting. So kalau TVET, kalau sebut saja TVET, dia adalah Vocational Educational Training yang meliputi kemahiran psikomotor. Itu secara layman lah untuk saya sebut berkaitan dengan TVET tu. Maksudnya Cik Halim, kalau kita sebut TVET sebenarnya dia adalah, kita kata kalau saya salah Cik Halim betulkan ada satu bidang yang memerlukan kepakaran manusia untuk deal dengan peralatan ataupun dengan teknologi ataupun dengan perkakas ataupun macam mana, betul ke anggapan saya tu? Itu dah tepat tu sebenarnya, itu dah tepat. Okay. Tapi bukannya sekadar dengan peralatan, dia lebih kepada attitude pergerakan kita untuk menilai sesuatu dan membuat sesuatu. Itu penting. So contoh kalau kita nak buat sesuatu setting dalam mesin tu, kita perlu ada kemahiran macam mana nak menghasilkan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan lebih cepat dan dalam keadaan yang lebih berkesan. Biasanya kalau orang sebut kemahiran ni, orang kata semua boleh buat sebab dia bukannya memerlukan knowledge. Dia kalau kita tengok, kita nampak, kita boleh buat. Tapi kemahiran ni kalau dia tanpa praktis, tanpa kita ada latihan yang berterusan, kita takkan dapat perkara tu. Contoh paling senang naik basikal lah. Kan? Itu paling senang naik basikal. Itu keadaan yang paling mudah kalau kita nak analogi yang mudah lah untuk kita faham. Baik. So maksudnya kalau ada anak-anak kita ni pun ada pelbagai kecenderungan kan Cik Halim. Ada pelajar yang memang suka baca buku, dia cepat memorize dan sebagainya. Dan kita tak boleh nafikan juga ada anak-anak yang sangat minat dan cenderung kepada bidang-bidang TVET ataupun bidang-bidang teknikal yang disebut oleh Cik Halim tadi kan. Betul. Okay Cik Halim, kenapa lately bidang TVET ni sangat famous dan orang perkatakan tentang bidang TVET seseolah dia telah membuka gelombang baru. Macam orang semua celik mata untuk TVET ni salah satu bidang yang penting. So bagaimana, apa pentingnya bidang TVET ni kepada negara sebenarnya Cik Halim? Dia sebenarnya kalau ni pandangan saya, kalau seseorang tu dia mempunyai package ilmu dan juga kemahiran. Okey, ilmu dan juga kemahiran, dia pasti akan berada di depan. Sebagai contoh macam zaman sekarang ni semuanya benda-benda kita nak cepat. Kalau kita lah masuk ke industri, contoh kita masuk ke industri, kalau kita ada knowledge sahaja tanpa kita ada kemahiran tertentu yang diperlukan. So kita perlukan nanti pihak industri dia akan perlukan train semula. Maksudnya selain daripada ilmu yang ada, so pelajar-pelajar ni dia kena ada kita kena train semula untuk nak buat sesuatu kerja tu. Tapi kalau orang berbanding orang yang ada kemahiran, bila dia tengok dia dah nampak apa benda yang nak buat. So ini dia memberi kesan kepada industri dia lebih cepat. So kalau dia dapat package yang pelajar ataupun pekerja dia yang dah ada benda lah ni, dia dah jimat dah. So kalau dalam industri kos sangat penting. So perkara ni dia jimat bukan jimat dari segi costing saja, dia akan jimat masa, dia akan jimat daripada tenaga kerja. Itu yang dia menjadi pilihan sekarang. Kalaulah kita masuk-masuk masih lagi blur, dulu kita cuma ingat teori saja. So bila kita nak buat, ini first time baru nak buat, itu sangat sukar lah sebenarnya. So peluang kepada TVET tu dia sangat besar dekat sini lah. Betul. TVET is everywhere. Teknologi is everywhere kan? Sekarang everywhere. Okey, kita tak bukan berdua saja pada malam ini. Saya nak memperkenalkan seorang lagi panel kita sangat istimewa kerana dia telah pun merupakan bekas pelajar dalam sistem kita yang telah pun mengikuti bidang TVET. Dan saya perkenalkan pada malam ini yang bersama-sama dengan kita adalah
Dina Dayana. Apa khabar Dina? Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Dina di mana live di mana pada malam ini? Saya sekarang di Malaysia balik bercuti tapi akan balik ke sana semula untuk bekerja nanti. Baik. So Cik Alim, Dina ni adalah salah satu produk kita, produk TVET yang kita alhamdulillah dapat kita bawakan juga live bersama-sama kita. Oh, ada peminat dah tu. Zuriati Zahari. Dina Dayana. Kau agaknya kawan ke siapa tu, saya tak pasti. Okey. Soalan ada beberapa soalan tapi kita tak nak jawab lagi, kita nak sembang dulu. Okey. Dina boleh share bagaimana perjalanan pendidikan Dina daripada sekolah menengah mungkin sampai ke peringkat degree. Silakan Dina. Okey, saya sekolah menengah di MRSM Tumpat daripada Form 1 sampai ke Form 5. Lepas tu saya menyambung pelajaran ke KKTM Ledang dalam bidang Biomedical Engineering, ICT. Kemudian saya memohon untuk belajar ke luar negara di King's College London dalam bidang Biomedical Engineering, Master of Engineering. Oh, sekali dengan masters terus lah? Dia dipanggil integrated masters. So dia 3 tahun bachelor, 1 tahun master. So sebabkan requirement Board of Engineers Malaysia in engineering kena 4 tahun, jadi kat sana bachelor dia 3 tahun. Jadi kita nak kena cukupkan 4 tahun tu juga, jadi kena ambil master. I see. Dina, bagaimana Dina boleh tercetusnya ataupun terbuka hati untuk sambung pengajian di KKTM Ledang dan mengambil bidang TVET ni sebagai kita kata bidang yang nak dipelajari itu dan sekiranya dan seterusnya membawa Dina ke luar negara tu. Bagaimana boleh tercetusnya idea tu? Masa saya dekat MRSM, saya memang minat subjek biologi. Lepas tu biasalah bila minat biologi ni kita orang akan anggap kita minat medik lah. So memang itu asalnya memang medik tu impian saya lah. Tapi at the same time saya pun minat dengan teknologi. Saya jenis curious bila ayah saya bawa balik barang baru, macam nak tahu benda tu jadi macam mana, benda tu buat macam mana. Jadi sebabkan tu saya jumpalah dengan kaunselor saya dekat MRSM. Saya tanya dia ada tak bidang lain yang selain daripada medik yang ada juga unsur-unsur teknologi. Dia lah perkenalkan saya pada Biomedical Engineering. So masa tu Biomedical Engineering sekarang pun tak berapa orang kenal sangat course-nya sebab dia baru nak berkembang Biomedical Engineering. Jadi saya pergi research sendiri. Saya found out it's medical technology. So basically adalah biologi, adalah teknologi. Jadi saya pun decide nak ambil Biomedical Engineering. Kemudian saya pun research lah institusi mana yang menawarkan Biomedical Engineering. Macam saya cakap, Biomedical Engineering tak banyak, dia tak besar lagi di Malaysia, jadi tak banyak institusi yang menawarkan program ni. Tapi alhamdulillah saya found out yang KKTM Ledang ada menawarkan program ni. Kena pula KKTM Ledang, KKTM ada juga dalam iklankan kalau cemerlang anda berpeluang untuk belajar ke luar negara. Jadi memang saya nak belajar luar negara daripada kecil lagi. Memang mak ayah saya dah pupuk saya minat untuk belajar ke luar negara. Jadi bila KKTM Ledang menawarkan benda tu, saya pun terus memilih KKTM Ledang lah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ramai pada malam ini dengan kita. Terima kasih kerana dapat bersama-sama kita. Yang bersama kita boleh like, komen dan share kita punya live malam ini. Dan kepada yang belum follow lagi page Dr. Zul, boleh follow. Percuma saja. Boleh follow, tekan je butang follow. InsyaAllah pelbagai maklumat yang kita akan sebarkan berkaitan dengan sistem pendidikan MARA. Okey. Cik Halim, boleh terangkan kepada kami apa beza KKTM, IKM dan ada juga disebut tadi MJII ataupun ada lagi beberapa institusi pendidikan yang di bawah kawasan BKT ni. Mungkin Cik Halim boleh explain kepada rakyat Malaysia bersama kita pada malam ini. Okey, kalau dekat TVET MARA yang spesifik kepada bahagian kemahiran dan teknikal yang di bawah kawasan BKT ni, sebenarnya kita memang ada 3 tu lah. Kita ada KKTM, MJI dan juga IKM. So sebenarnya KKTM ni dia datang daripada IKM juga. IKM tu ditubuhkan pada tahun 1968. Pada ketika tu di IKM Jasin dia lebih kepada ketukangan lah. Bila sebut kemahiran dia pergi kepada ketukangan. Lepas tu dia mula berkembang, menghasilkan, menawarkan program-program sijil pada ketika tu.
So selepas tu lebih kurang pada tahun 2000 bermula eranya KKTM yang mana bahagian kemahiran dan teknikal ni dia mula untuk menawarkan program diploma. So pada ketika tu program diploma dijalankan oleh KKTM. Tapi sekarang dah tak macam tu. Sekarang IKM pun kita dah tawarkan program diploma. Ini cerita asal dia. Lepas tu lahir pula MJI yang mana kita pada ketika tu kita nak membawa budaya Jepun kepada pelajar-pelajar kita. Itu dia punya perbezaan sedikit lah berkaitan dengan KKTM, MJI dan juga IKM. Tapi buat masa sekarang IKM pun dah menawarkan diploma. So nampak macam dah selari disebabkan kita ada rasionalisasi, disebabkan oleh demand yang kita perlukan sekarang ni. Kita nampak diploma tu demand dia lebih tinggi sebab bila kita sebut diploma nanti dia akan bagi efek kepada gaji. So kalau kita nak kepada pelajar-pelajar yang high income, so kita kena naikkan taraf daripada sijil tersebut kepada diploma. Itu perbezaan lah, sedikit perbezaan yang antara KKTM, MJI dan juga IKM. Ya. Sebenarnya berapa banyak pusat kita Cik Alim? Okey. Sekarang kita dah ada 25 pusat sebenarnya. IKM kita ada 14, KKTM kita ada 10 dan MJI ada 1. Yang mana program-program yang kita tawarkan masih lagi ada program sijil, lebih kurang kita ada 23 program sijil sekarang, dan program diploma disebabkan kita dah berkembang kita ada lebih kurang 97 program diploma. Itu penawaran program diploma. So dalam diploma atau sijil ni sebenarnya kita ada klusterkan kepada bentuk persijilan dia tu. Sebenarnya kita ada diploma kejuruteraan, kita ada diploma teknologi kejuruteraan, kita ada diploma teknologi, kita ada diploma kompetensi, kita ada diploma industri dan yang terkini kita ada diploma teknopreneur. Itu diploma lah. Sijil yang kita tawarkan adalah sijil kejuruteraan dan juga sijil teknologi. So dekat situ kita ada nampaklah sebab apa dia ada perbezaan di situ, dia klasifikasi diploma yang program yang kita tawarkan. Kalau diploma kejuruteraan dia menjurus kepada kejuruteraan lah, dia lebih kepada pure kejuruteraan. Kalau kata diploma teknologi kejuruteraan tu dia kita dah makin banyakkan dia punya latihan praktikal dia. Elemen-elemen praktikal kita makin banyak. Kalau diploma teknologi saja tu lagi banyak dia punya latihan praktikal dia, elemen-elemen praktikal. Kalaulah diploma kompetensi, kita menawarkan program yang di akhirnya akan dianugerahkan diploma kompetensi tersebut dan juga sertifikat yang kompeten tertentu. Sebagai contoh, kalau elektrik, selain daripada dia dapat diploma kita, dia akan dapat kompeten E1, kompeten PW4 yang diperlukan oleh dalam industri elektrik kita lah. Maksudnya kalau PW4 tu wireman, so maksudnya dalam industri kalau kita nak buat wiring apa semua kita perlukan wireman yang bertauliah, so dia dapat PW4 tersebut. Itu maksud diploma kompetensi. Kalau diploma industri sebenarnya kita lebih kepada custom made kepada kehendak industri. Yang ni menarik juga. Bila kita custom made kepada industri, pelajar kita ni dia akan habis dia tamat belajar dengan kita, dia akan bekerja dengan industri yang kita bekerja sama tersebut. So maksudnya yang ni automatic employ. Maksud dia macam tu. Kalau diploma teknopreneur sebenarnya kita lebih kepada nak mengajar hasil-hasil pelajar kita yang dah ada basic dalam bidang-bidang tertentu untuk mencebur diri dalam bidang teknousahawan lah. So yang ni dia lain sikit. Kalau kita punya penilaian dia bukannya penilaian dalam bentuk pointer ataupun grade A, grade B, kita punya penilaian dia adalah berdasarkan sales sewaktu dalam belajar tu. Maksudnya kita tetapkan sales tertentu, hasil jualan tertentu untuk dia mendapat diploma tersebut. Sebagai contoh macam yang kita dah ada diploma teknousahawan perabot yang kita buat ke Alostar, maksudnya sales yang kita tetapkan adalah 48,000. So dalam masa 2 tahun dia mesti achieve 48,000 tersebut untuk menamatkan pengajian dia.
Itu antara yang kita buat lah, berdasarkan daripada klasifikasi pengajian yang kita buat. Di samping itu sebenarnya dalam 97 program diploma, 23 program sijil tersebut, kita menghasilkan, menawarkan pengajian tersebut mengikut bidang, mengikut kluster. So kita ada 12 kluster yang kita tawarkan dekat TVET Mara. So saya bagi contoh lah, elektrik ada satu kluster, mechanical pembuatan, mechanical service, elektronik, oil and gas, biomedical, bioteknologi, civil, apa lagi, pemprosesan bahan. 12 lah, saya pun tak tersenarai dengan 12 tersebut lah. Itu adalah program-program yang kita tawarkan di TVET Mara. Ya. Ya Doktor. Ya. Baik, subhanallah. Banyak komen dekat, terima kasih Cik Alim. Banyak komen-komen dekat ruangan tepi ni. Cik Muhammad Nuh ni kawan saya kat UM dulu. College Vocational antara institusi yang menawarkan TVET berumur 16 tahun. Okey, baik. Ada yang komen Mustaqim cantiknya pelajar Mara, subhanallah. Terima kasih lah. Dia kata kat awak tu Dina. Okey, sekarang Cik Muhammad Fadil dia kata KKTM Pasir Mas menawarkan 6 program peringkat diploma. Satunya diploma teknologi kejuruteraan bangunan, diploma teknologi kejuruteraan mekanikal reka bentuk, diploma teknologi kejuruteraan elektronik industri, diploma teknologi kejuruteraan elektrik domestik dan industri, diploma teknologi kejuruteraan elektrik kuasa dan juga diploma seni bina. Jadi kalau dapat maklumat lanjut semua bidang-bidang ini boleh layari www.tvetmara.edu.my. Okey. Baik, banyak juga komen dekat ruangan. Saya cuba nak raikan dekat ruangan komen ni. Sorry, sekejap. Okey. Ni ada pelajar kita. Syazwan kata saya bekas pelajar IKM Lumut. Syazwan kos apa dulu Syazwan? Mungkin boleh share dengan kami. Okey. Jom masuk ke KTM Seri Gading. Ada program teknologi kejuruteraan pembinaan. Saya nak tanya juga Dina. Dina, SPM dulu dapat berapa A? SPM saya 8A, 1B. Oh, okey, so dapat 8A dan kemudian masuk ke KKTM Ledang. Boleh tak berikan gambaran sedikit semasa di KKTM Ledang tu, bagaimana proses pembelajarannya, kelasnya, examnya berapa, assignmentnya berapa, internshipnya macam mana, sehingga kan Dina dapat berapa pointer sebelum ke UK tu? Pointer saya 3.94. 3.94, subhanallah. Okey, sehinggalah berjaya dapat result 3.94 tu, bagaimana proses yang mungkin boleh kita gambarkan kepada rakyat Malaysia, bagaimana proses pembelajaran di KKTM Ledang tu sendiri? Silakan Dina. Saya rasa yang seronoknya belajar kat KTM Ledang ni, bagi saya jenis memang suka bekerja hands on daripada teori. Jadi macam bila hands on ni dia seronok lah sikit bila kita actually masuk lab buat kerja rather than mengira maths je. So itu dah seronok, part tu lah bagi saya paling seronok, dan mostly suasana belajar kat situ macam tu lah. Banyak kerja-kerja group. Lepas tu di samping kerja-kerja grup tu ada juga benda-benda sampingan macam kita buat macam kajian lapangan. Ada pula KKTM pun ada macam minggu-minggu aktiviti dia di mana pelajar-pelajar buat aktiviti seluruh college, luar college. Jadi tak adalah stres sentiasa kat sana. So bagaimana di KKTM Ledang tu menyediakan Dina semasa pergi ke luar negara pula di United Kingdom tu, ada transfer jam kredit ke, ada segi tempohnya, dan adakah silibus kita benar-benar menyediakan Dina untuk akhirnya menamatkan pengajian dengan jayanya di United Kingdom tu? Jadi transfer kredit tu sebenarnya masa saya apply untuk belajar ke luar negara, saya apply 5 tapi saya dapat 3. Salah satu ni University of Glasgow. So untuk University of Glasgow saya dapatlah transfer kredit sikit. Tapi untuk King's College saya tak dapat. Lagipun King's College pun dia tinggi lagi rankingnya, so mungkin dia punya qualification tu tinggi sikit, so saya tak dapat transfer credit. Tapi saya still pilih King's College
sebabkan reputasi diorang yang lebih hebat daripada lagi 2 universiti yang saya dapat tu. Tapi regardless of that, saya rasa apa yang saya belajar kat KKTM Medan tu sangat membantulah. Sangat membantulah masa saya belajar sambung di Kings. Walaupun tak dapat transfer kredit ya. Okey, maksudnya memang Dina memilih juga universiti yang hebat itu untuk pastikan Dina kita kata mengikuti kurikulum di universiti tersebut dengan kita kata pada tahap yang dijangkakan seperti digambarkan oleh Dina tadilah ya. So satu laluan yang sangat menarik sebenarnya. Banyak komen-komen kat ruangan tepi ni. Cik Halim, kita terus saja sebab tajuk kita pun malam ni TVET dengan pelajar luar negara kan. Bagaimana pelajar TVET ni di KKTM, MJII dan juga IKM ini mereka layak untuk keluar negara? Apakah laluannya? Apakah bentuk bantuan yang MARA sediakan dan sebagainya untuk anak-anak kita? Okey, tahniah Dina 8A. Sebenarnya kalau dekat TVET MARA, dia merupakan satu laluan, salah satu laluan alternatif yang untuk keluar negara. Jangan kecewa kalau adik-adik di sana kalau dapat 2A, 3A, 1A ataupun tak ada A tapi cukup syarat untuk masuk ke KKTM, masuklah. Sebab program yang kita tawarkan untuk ke luar negara tersebut melalui program IESP, IPMA Excellent Scheme Program. So dekat sini dia punya syarat utama dia adalah pointer mesti dapat 3.75 ke atas. So dia dapat 3.75 ke atas walaupun SPM dia tak ada A, dia dapat yang tengah-tengah, matematik C, Science B, English C, tapi dia masuk KKTM, dia terbuka minda dia boleh ikut ikuti pelajaran yang kita bagi dan dia boleh skor 3.75 CGPA, bukan GPA lah, maksudnya yang accumulate yang terakhir 3.75, so layak untuk ditawarkan ke program IESP. Selain tu ada syarat-syarat lain lah. Syarat dia 3.75 dia punya pencapaian, kemudian lulus IELTS band 6.5 paling kurang dan juga lulus interview. Itu saja 3 syarat. Walaupun SPM dulu tak dapat A, so dia boleh fly lah. Itu yang kita cuba tawarkan. Bermaksud dekat sini, kalaulah adik-adik rasa kecewa, tak dapat A ataupun kurangnya A, insya-Allah bulatkan tekad, masuk KKTM, ikut apa yang kita ajar. Kalaulah berjaya, insya-Allah laluan alternatif untuk keluar negara kita telah sediakan. Tak dapat YTP pun tak apalah. So kita ada laluan istimewa untuk pelajar-pelajar ni, tapi dengan syarat itulah 3 syarat yang saya sebut tadi. Ya betul. Baik. Yang YTP tu ialah syarat dia 6A ke atas kan, kalau dalam negara dan di luar negara. So betul kata Cik Alim, kalau anak-anak pelajar mungkin pencapaian SPM dia biasa-biasa sahaja, boleh masuk ke TVET MARA ini dan insya-Allah ada peluang juga sekiranya cemerlang di TVET MARA ataupun di mana-mana IPMA yang menawarkan TVET ni. So insya-Allah anda juga berpeluang untuk keluar negara. Okay, saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada soalan kepada dua-dua panel kita pada malam ini, subhanallah. Ramai bekas pelajar yang muncul pada malam ini ya. Bekas pelajar TVET MARA ni yang muncul di dalam live kita. Tahniah tuan-tuan. XIKM Jasin 88-89 Kimpalan Gas. Dan apa tu Arka tu apa saya tak pasti ada. Tu bahasa teknikal tu sebenarnya. Oh, bahasa teknikal. Ini kalau bekerja dekat pelantar offshore ni memang dahsyat gajinya ni. Kalaulah pula dia ada professional cert dalam bidang welding, NDT ke apa 6G ke 3.1 3.0, itu lagi dahsyat tu. Dahsyat tu, gaji berbelas-belas ribu tu kalau dekat offshore. Okey, kita ada Pak Jan juga dari IKM KL 1976 Oh, saya tak lahir lagi tu. Okey, baik. Yep. Okey, saya nak ambil kesempatan juga nak saya raikan orang yang menaik panjang dekat sini ni. Saya nak kena baca lah juga kan. Sekejap ya. Tuan-tuan boleh terus menanyakan soalan pada panel kita. Jadi kita raikan. Saya nak baca juga ini panjang ni. Okey. Ini daripada Faz 1, dia kata 7 program diploma yang ditawarkan di KKTM Seri Gading. Okey.
Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Sistem Termaju, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Geostruktur, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan. Khusus-khusus ni nampak very spesifik, tuan-tuan dan puan-puan. Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Jalan Raya dan Pengangkutan, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan Permodelan Maklumat Bangunan. Ada lagi tu, diploma apa tu lah? Saya tak nampak tu. Boleh saya tambah sikit Dr. Zul? Silakan Cik Alim. Satu lagi di TVET MARA ni, kita menyediakan satu program yang lebih spesifik. Dia memang menjurus kepada sesuatu teknologi tersebut. Sebagai contoh yang daripada Sri Gading tadilah. Walaupun dia dalam bidang civil, dia ada keturapan jalan, dia ada forensik bangunan. Sebenarnya benda lah ni kalau kita di peringkat degree, dia terkandung dalam civil engineering. Tapi di TVET MARA, kita mengikut niche area-area tertentu. Itu yang kawan kita share tadi tu, dia lebih kepada spesifik untuk di bidang civil. Sebagai contoh, saya bagi lagi satu contoh. Kalaulah dekat mechanical pembuatan ni sebenarnya dia ada banyak. So kalau yang kita tawarkan di balik pulau sebagai contoh, kita ada program tool and die. Bukannya mati tau. Dia stamping die sebenarnya. Acuan tekan ni dia untuk menghasilkan produk-produk daripada metal. Lepas tu kita ada injection molding. Itu adalah untuk menghasilkan produk-produk dalam bidang dalam material plastik. So kita spesifik kepada tu. Diploma spesifik kepada niche area tertentu. Itu yang kita tawarkan dekat TVET MARA. Ledang pun macam tu. Dia biomedical, peralatan, dia ada terapeutik, dia ada sistem rangkaian, dia ada apa lagi saya tak ingat dah apa yang ada dekat Ledang. Diagnostik, lab, memang banyak, memang spesifik kepada bidang kepada area-area tertentu. Itu dia punya kelebihan yang kita ada. Baik. Sebenarnya banyak pilihan sebenarnya bila saya baca kursus-kursus, subhanallah, banyak sangat pilihan anak-anak sekalian dan ibu bapa yang berada dalam yang live kita pada malam ini. Sangat luas peluang pengajian anak-anak ni sebenarnya dan of course nanti kita nak cerita sikit bantuan keuangan nanti, bagaimana yuran dan sebagainya, struktur yuran Encik Halim. Tapi ada satu komen ni saya berminat sikit Dr. Zul. Yang mana satu? Dia tanya sini diploma IPTA bolehkah sebagai degree ke KKTM? Sebenarnya kita di KKTM, MJI dan IKM kita tak menawarkan program degree. Paling tinggi kita tawarkan adalah diploma sahaja. Itu Puan Salmiah Ibrahim. Kita tak offer degree lah Maknanya kalau nak offer degree ke universiti lah. Seperti mana Nina tadi, dia daripada diploma di KKTM Ledang, dapat result yang 3.94, terus menyambung degree di luar negara. Okey, banyak soalan, kita hold dulu. Ada satu video yang kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tunjukkan dulu, kita berehat sekejap, kita tengok video ni sekejap. Oh ya ke? Betul juga. Aku tak tahu lah macam tu. Cik ya, nak ke mana tu? Mamat, Nabil. Dah lama tak nampak kamu berdua, dah pasal panjang dah. Dulu teringat Cik Iyah kamu berdua kecil-kecil suka main dalam parit nangkap berudu. Yelah, sekarang dah boleh rentas negeri kan. Tu yang saya balik tu. Cik Iyah nak ke mana? Cik Iyah nak pergi rumah Cik Sal, nak ngajak dia pergi ke pekan. Mamat ke siapa yang Cik Iyah dengar dah jadi CEO kata? Mamat dia yang kata kerja menyelam sambil welding gaji besar benar tu siapa? Saya Cik Iyah, saya yang kerja menyelam sambil welding tu. Alhamdulillah. Itu hari lah dengar masa majlisnya siapa? Majlisnya si Idai. Dengarlah mak kamu cerita. Sejuk perut mak kamu mengandungkan kamu. Dah besar, anak pun dah berjaya. Cik Iyah pun numpang bangga. Terima kasih Cik Iyah. Ini pun berkat ilmu masa kita orang belajar dulu. Kat mana korang belajar? Lupa Cik Iyah. Saya belajar dekat Institut Kemahiran MARA, IKM. Saya habis SPM, saya terus mohon. Macam Mamat, dia belajar dekat MARA Japan Industrial Institute kan, MJII. Lepas tu dia yang dapat offer sama belajar dekat overseas. Oh yelah, si Mamat yang belajar kat overseas kan. Mamat, adik kamu yang bongsu apa ke nama? Fariha.
Apa si Fariha buat sekarang? Cik Yah pun lama dah tak nampak dia. Fariha dia sambung belajar dekat Kolej Kemahiran Tinggi Mara, KKTM. Dah tahun kedua dah ada sekarang, Cik Yah. Ya, itulah bagus belajar dekat apa? KKTM. Dia dekat KTM, MJII dengan IKM kan? Mamat, cuba try cakap Jepun sikit Cik Yah nak dengar. Alamak, Cik Yah ni malu lah saya. Tapi sekejap saya cuba Mochiron dekiru yo, MJII no gakusei datakara. Nihongo wa omoshiroi yo. Rasa macam tengah duduk kat bawah pokok sakura dengar si Mamat cakap Jepun. Lagipun Cik Yah, macam-macam kita orang belajar masa dekat sana. Dia punya fasiliti semua standing dengan industri. So tak adalah rasa macam kekok sangat masa kerja. Banyak juga kemudahan yang diorang sediakan. Ni anaknya Cik Sal, si Adam pun dah nak habis SPM. Nanti Cik Yah nyuruh dia jumpa kamu. Mana tahu boleh kongsi apa yang patut kan. Biar terbuka sikit hati nak nyambung belajar. Biar jadi orang jaya macam kamu berdua. InsyaAllah boleh je Cik Yah. Tak pun Cik Yah suruh dia pergi dekat laman web www.tvetmara.edu.my. Cik Yah minta diri dulu ya. Cik Yah nak pergi ke rumah Cik Bia dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia iklan Cik Yah kita yang memberikan gambaran kepada kita mengenai KKTM, MJI dan juga IKM sebentar tadi. Okey, ada soalan kepada Dina ni. Dia kata, Cik Dina, selepas KKTM dapat belajar di universiti mana? Apa cabaran paling besar bila belajar di sana? Cabaran paling besar? Saya rasa paling besar bagi saya cabaran saya masa belajar kat sana masa COVID lah. Itu je. Sebab masa COVID memang belajar fully online. Lepas tu saya rasa macam bila tak belajar dekat kelas ni dia rasa macam terperap dalam rumah. Tapi yang senangnya belajar dekat sana dia orang dah biasa kot dengan belajar online walaupun sebelum COVID. Jadi macam kalau subjek-subjek yang memerlukan projek, contohnya saya ada subjek mekatronik, saya nak kena nak kena cipta bahan elektronik, jadi nak kena ada bahan-bahannya, tapi universiti dia belikan dan hantar ke rumah dan kita buat kat rumah sendiri. Jadi senang walaupun cabarannya kita tak boleh nak pergi jumpa kawan, tak boleh nak jumpa kawan group untuk discuss, tapi other than that benda lain dipermudahkan lah oleh universiti. Dina, berapa orang yang pelajar kita kat sana dalam bidang yang sama? Dalam bidang yang pelajar kita maksudnya pelajar KKT Malaysia. Bawah yang TVET juga, dan mungkin daripada KKTM yang sama ke ataupun yang daripada TVET Mara yang berada di universiti yang sama atau bidang yang sama seperti mana? Universiti sama, universiti saya seorang daripada Ledang tahun saya yang dapat ISP pada tahun saya. Ada 2 orang lagi selain saya, seorang di New Zealand, seorang lagi di Scotland. Dalam bidang Amerika. Tak bersama-sama ya, memang berpecah-pecah ya. Berpecah tapi alhamdulillah semua lepas. Alhamdulillah, subhanallah, ini hebatnya anak-anak muda kita ni. Okey, Cik Halim, kita nak jawab soalan daripada Muslihah ni. Apa syarat minimum untuk apply KKTM? Tak apa, Cik Halim jawab teruslah. KKTM, IKM, MJII, syarat di mana tu? Okey, kalau diploma saya sebut diploma lah untuk peluang yang ada peluang ke overseas. 3 kredit yang wajibnya adalah matematik, 1 subjek sains, 1 matematik, 2 mana-mana subjek sains yang diambil. Termasuk sains teras ke? Ya. Termasuk sains kalau maksudnya kalau pelajar yang bukan sains stream, dia ada sains biasa tu, lulus yang tu pun dah okey. Lepas tu 1 daripada mana-mana subjek. Maksudnya 3 kredit, yang wajib je adalah matematik, 1 subjek sains, mana-mana subjek sains. Kalau yang ambil jenis macam lukisan kejuruteraan ke, dia ambil apa lagi mechanical saya tak ingatlah dalam SPM tu.
subjek mechanical ada, subjek electrical ada, itu pun dah boleh dikira satu subjek sains. Dan lagi satu mana-mana tu maksudnya agama Islam ke, tasawur ke, boleh, sejarah ke boleh. Maksudnya 3 kredit sahaja. Senang. Itu dia punya syarat. Senang. Itu untuk program diploma yang boleh pergi overseas lah. Kalau kata IKM untuk program sijil tu, lulus SPM pun ada. Hanya lulus SPM pun dah boleh masuk ke IKM untuk sijil. Ya, Alhamdulillah. Oh, ni ada komen daripada TVET Mara. Dia kata Dina ni dapat kelas pertama dekat UK. Ya ke Dina? Ya, betul. Oh, Allah Akbar. Awak dapat berapa pointer kat sana? Kat sana kita tak pakai pointer. Pakai sistem macam mana kat sana? Kita pakai average. Jadi dia markah macam markah 70 kira first class, 70 ke atas first class, 60 ke 69 second class upper, 50 ke 59 second class lower. Macam tu lah. Dia average. Dia kira markah. Subhanallah. Macam mana awak bersaing dengan anak-anak kita kata pelajar di seluruh dunia ni sehingga anak Malaysia ni daripada KKTM Ledang subhanallah dapat first class. Macam mana tu? Saya berkawan lah. Kira macam dalam kelas tu kena banyak bertanya, jangan diam je dalam kelas. Kau tak faham, email lecturer, tanya lecturer. Lepas tu berdoa je lah, bertawakal je lah. Okey, terima kasih. Cik Halim, ada yang tanya macam mana kalau gagal sejarah? Gagal sejarah. Gagal sejarah maksudnya tak lulus SPM. Tak lulus SPM macam mana? Ya. Sebenarnya dalam untuk KKTM dia ada beberapa syarat kemasukan sebenarnya. Salah satunya adalah SPM. Selain daripada SPM, kalaulah pelajar tersebut datangnya daripada sijil kemahiran Malaysia juga boleh masuk. Okey. Lepas tu untuk yang soalan gagal sejarah tadi tu, ada program teknologi kita dia boleh masuk. Tak ada masalah. Sebab program teknologi kita dia akan menyediakan pelajar tersebut untuk mendapatkan DKM, Diploma Kemahiran Malaysia level 4. Okey. So sekarang DKM level 4 pun boleh dah masuk ke sambung belajar ke universiti, terutama MTUN lah. Itu maklumat dia. So bila tak lulus SPM tu problem lah. Bila sejarah tak lulus bermaksud tak lulus SPM. Itu kita kena faham lah. Bila tak lulus SPM. Kena lulus. Pelajar MRSM dia kena A+ sejarah. Dia kena A+ sejarah. Okey. Tapi kalau dia ambil sijil kemahiran Malaysia, dia boleh masuk. Dia boleh masuk ke tempat kita. Ada laluan jugalah insya-Allah. Ada laluan. Okey. Walaupun saya boleh tanya soalan ni kepada Cik Halim, tapi saya nak tanya sendiri Dina tentang soalan ini daripada Fazil. Dia kata, macam mana sambung study di luar negara, kos pembiayaan. Okey, kita tanya juga kos pembiayaan di KKTM Ledang tu macam mana yurannya, kemudian di luar negara tu pembiayaan siapa dan macam mana menguruskan soal-soal keuangan ni Dina? Dekat sana saya memang ditaja sepenuhnya oleh Mara. Jadi saya dekat London saya punya allowance £1,045 sebulan. Jadi pandai-pandailah kira bagi-bagi duit tu nak bayar sewa, nak beli makan, nak bayar bil. Tapi basically semua duit Mara. Saya berterima kasih pada Mara lah sebab tolong taja saya. So 1,000 tu cukup Cukup kalau tak boros lah, cukup je. Okey. Semasa di KKTM. Cik Adil. Tak apa. Untuk KKTM bagi Dina jawab. Di KKTM macam mana Dina? Di KKTM? Di KKTM saya ingat saya allowance saya 300 bulan. Itu cukup lah sebab okey je sebab KKTM saya pun saya duduk kat KKTM Ledang kat Johor pun barang tak mahal, so saya okey je dengan 300 tu. Yuran masa mula-mula masuk tu ingat lagi tak? Tak ingat dah lama sangat dah tak ingat.
Tetapi maknanya semua pelajar, kawan-kawan awak dapat allowance RM300. Tak kira Ya, B40 betul. ke semua dapat. Ya, T20, betul. M40 ke semua dapat dapat 300. 300. Subhanallah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, yurannya memang tak besar. Nanti Cik Halim akan mungkin boleh terangkan lebih lanjut apa yang Dina ceritakan tadi. Dia pun tak ingat dah masa mula dia dapur diri tadi macam mana. Tetapi 300 bulan-bulan dan dapat sambung pelajaran di luar negara, Mara bayar lagi. Yuran, kos pengajar, allowance bulanan dan sebagainya. Ada juga allowance baju sejuk semua ada ke Dina? Sewa ada lagi ke? Maklumat-maklumat lain? Tulis buku. Tak ada lah pula tu masuk dalam allowance yang Mara bagi 1045 tu lah. Pandai-pandai lah. Pandai lah. Okey, Cik Ali nak tambah macam mana soal keuangan ni, silakan. Dari segi yuran tadi, yuran pengajian sepanjang pengajian di IKM, KKTM dan MJI adalah ditanggung oleh Mara. Cuma yuran pendaftaran pada hari pertama daftar masuk sahaja yang perlu dibayar. Itu pun tak tinggilah, bawah 1,000. Yang lain-lain lepas tu untuk next month akan diberi allowance macam Tina cakap tadi lah. Sebulan 300 untuk diploma, 250 untuk sijil. Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya sepanjang pengajian. Kalaulah tak tamat pengajian, kena bayar balik lah. Kalau tamat pengajian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. So sebenarnya isu kewangan ni bukan satu isu lah bila kita memilih IKMA ataupun mana-mana institusi TVET Mara untuk kita kata membiayai pengajian dan sebagainya, tidak timbul isu dari segi kewangan. Ada juga soalan kelakor tanya kat sini, saya nak raihkan juga soalan ni. Dia melawak kita jawab lah. Dia kata Cik Dina, dia kata lecturer di KKTM dengan overseas mana lebih garang? Itu lecturer saya tu. Lecturer KKTM. Oh iya ke? Ya. Kau kenal lagi Cik Ridwan ni? Kenal lagi ya? Ya, saya kenal dia. Sama je, saya rasa semua baik-baik je. Cik Ridwan, terima kasih kerana mendidik Dina sehingga Cik Dina nak cakap apa-apa, ada kenangan ke yang terjadi di KKTM yang mengimbau kenangan Cik Ridwan ni? Kenangan? Saya pernah lah kena denda dengan dia sebab saya datang lambat kelas, tapi itu je lah. Apapun, terima kasih Cikgu Ridwan kerana mendidik Dina sehingga berjaya ke luar negara. Alhamdulillah. Okey, kita cuba tengok lagi. Ada ke Cik dah naik ke atas ni sebenarnya? Sekejap ya. Ada lagi soalan. Ada tadi soalan daripada Akmal. Dia tanya persepsi dekat sini. Persepsi saudara Mara bila Dina pergi menyambung pengajian di KKTM. Is there any stigma? Ramai ke pelajar MRSM sebenarnya yang join masuk KKTM ni? Dan kalau mungkin ramai ke tak ramai sebab apa? Mungkin saya tak pastilah ramai, saya tak tahu lah exact figure berapa. Is there any perception kepada KKTM yang mungkin menyebabkan Dina pun rasa macam betul ke pilihan aku ni masuk KKTM atau macam mana Dina? Sejujurnya adalah masa saya masuk KKTM dulu, adalah senior ternampak result SPM saya. Dia tanya, tinggi-tinggi ni kenapa masuk sini KKTM? Kenapa tak pergi apply UPU? Adalah juga orang-orang kalau tanya saya belajar mana, cakap belajar diploma kat Kolej Kemahiran. Dia reaction dia macam usual reaction yang kita dapat bila kita cakap kita belajar di kolej-kolej kemahiran ni. Jadi macam bermula adalah timbul perasaan rasa macam betul ke pilihan aku ni untuk belajar kat sini. Tapi sejak saya try tolak tu ke tepi dan memang saya nekat untuk belajar dekat situ dan untuk membuktikan kepada orang yang pelajar diploma pun boleh belajar ke luar negara. Tak semestinya kena berada di universiti-universiti yang kita kena mohon through UPU tu je. Jadi macam saya alhamdulillah lah saya dapat achieve di mana saya berada sekarang, dan saya haraplah apa achievement saya ni dapat mengubah persepsi orang terhadap student diploma dan student IKM, KKTM dan sebagainya. Subhanallah. Thank you so much Dina. Cik Halim,
permohonan kita bila nak buka ni? Permohonan kita bila nak buka, macam mana nak memohon. Pelajar sekarang tengah dah habis exam. Kalau di MRSM baru habis SPM-MRSM, peperiksaan percubaan, dan bagaimana gambarannya kepada proses permohonan untuk anak-anak pelajar ni. Silakan Cik Alin. Kita ambil 2 intake setahun. Maksudnya satu intake adalah sesi Januari. Sesi Januari dah dekat ni. Sayang saya rasa permohonan dah tutup 16 hari bulan. 16 hari bulan hari ni. 16 hari bulan 12. Hari ni berapa bulan? Hari ni 16. Hari ni 16. Ya. Hari ni. Betul, hari ni 16. Itu untuk kemasukan sesi Januari. Tapi boleh lagi melayari TVET MARA tu. Kalau kata masih buka lagi cepat-cepat. Masa pun ada sebelum pukul 12 ni, ada lebih kurang 3-4 jam ni. 3 jam lagi ni, sempat lagi untuk sesi Januari. Kemudian lagi satu sesi adalah sesi Julai. Yang ni untuk yang SPM tahun 2022 yang akan ambil SPM pada bulan Februari Mac nanti. So ingat TVET MARA, dia akan buka sebelum waktu adik-adik ambil SPM tu dah buka. So dia akan masuk sesi Julai nanti. Maksudnya kalau SPM yang bulan Februari Mac nanti boleh layari TVET MARA, boleh mohon dekat situ untuk kemasukan sesi Julai. Setahun 2 kali kita ambil. So yang lepasan SPM ni, yang YTP dia ada juga ke pilihan untuk ke TVET MARA ni selain daripada buat masa ni belum lagi. Belum lagi untuk YTP untuk tapi dalam perancangan dah ada, soon akan ada. Disebabkan dia punya pencapaian macam Dina ni baik, so kita memang dalam perancangan, soon akan ada. Kita akan cuba wujudkan yang YTP tersebut lah. Baik. Sekarang kita bergantung pada IESP untuk sambung pelajar ke overseas. Ya, maksudnya masih ada laluan walaupun tidak ada yang YTP tadi, tapi still ada laluan. Betul. Tapi kalau macam Dina tadi 8A, logiknya dia boleh je mohon YTP sebenarnya kan. Tapi dia berminat juga nak masuk sebab biomedical tadi kita kata biomedical tadi betul ke Dina? Ya, betul. So maksudnya apa yang bagus tentang Dina, saya nak menerangkan kepada para masyarakat, ada elemen ketegasan kepada apa yang kita nak. Maksudnya dia nekat dengan bidang yang Mina minat, dan ada researchnya, dia buat kajian bidang ni macam mana dan kaji tempat bagaimana dan adakah tempat ini ada laluan gini. So ini penting kepada anak-anak pelajar dan para ibu bapa untuk mengetahui laluan anak-anak ini dan bagaimana peluang mereka selepas achieve satu level ke satu level. Macam Dina tadi dia nak pergi luar negara. So dia nampak ni ada laluan gini. So dia masuk dan dia buktikan melalui pencapaian peperiksaan yang bagus. So ini benda sikap yang sangat bagus untuk kita kata para ibu bapa khas para pelajar untuk faham dan untuk firm tentang laluan pendidikan masing-masing. Okey, ada soalan daripada Afian ni, dia tanya Cik Dina kerja apa sekarang? Saya dah habis belajar tapi saya sekarang ni belum bekerja, masih tengah memohon kerja lagi. InsyaAllah saya akan balik ke London semula untuk kerja dekat sana balik. Ataupun di mana-mana di UK lah. Ya. Baik. Cik Alin, kalau dia tak nak pergi luar negara, kalau nak sambung degree, bagaimana pula degree dalam negara? Selepas degree dalam negara. Okey, degree dalam negara pun ada sebenarnya. Kalaulah sebenarnya ramai yang orang 3.75 ni yang dapat 3.75 ni dia tak nak pergi overseas pun ramai sebenarnya. Dia orang boleh menyambung pelajaran ke UA macam biasa, dan juga MTUN dan juga UniKL. So saya nak ambil kesempatan kat sini, kita salah satu program yang kita buat bersama dengan UniKL, kita dah buat transfer kredit, kita dah mapping dan transfer kredit yang telah dibuat tu boleh sehingga 50% seperti yang telah ditetapkan oleh MQA pada tahun 2020. Dia dah membenarkan transfer kredit sehingga 50%. So bila daripada program diploma boleh transfer kredit sehingga 50% untuk program degree, bermaksud tempoh pengajian untuk program degree dah dipendekkan secara tak langsung. So kita dah buat
kerja-kerja mapping ni, pemetaan kepada transfer kredit ni dah berlaku dengan UniKL. So terdapat banyak sangat program, lebih kurang 30 program yang ditawarkan di UniKL. Bila belajar dekat diploma tempat kita 3 tahun, cuma perlu habiskan 2 tahun sahaja di UniKL untuk dapat degree. So maksudnya tempoh 5 tahun dah dapat degree. Macamlah masuk, seolah-olah macam kita masuk matrik. Matrik setahun, degree 4 tahun, total 5 tahun dapat degree. Kelebihan dia, kalau dengan TVET MARA, diploma dapat, degree dapat dalam tempoh yang sama 5 tahun. Maksudnya dalam ekosistem MARA, iaitu KKTM, IKM, MJI, sambung ke UniKL dalam 2 tahun dapat degree. Itu yang terbaru yang kita buat bersama dengan UniKL. Untuk yang universiti-universiti lain, contoh MTUN, UTEM, MTUN tu Malaysia Technology University, maksudnya seperti contoh dia UNIMAP, UMP, UTEM, itu semua boleh dapat, tak ada masalah. Kalaulah UA yang prestis sikit, contoh UKM, UM, syarat tu sebenarnya dah ada, cuma dia bergantung kepada universiti itulah dia nak terima kita ataupun tak. Kena mohon dulu, sebab universiti awam yang contoh macam USM, UKM, UM tu, dia still tengok, walaupun kita ada diploma, dia still tengok keputusan SPM. Sebagai contoh, dia nak tengok mat tu dapat grade apa. Itu bergantung kepada keputusan kita. So boleh sambung macam biasa. Sebab program kita diiktiraf oleh MQA. Mana-mana universiti, kalau kita program diiktiraf oleh MQA, mana-mana universiti kita boleh sambung sebenarnya. So cuma syarat tu adalah tuan rumah tu lah, universiti tersebut lah dia nak terima, dia nak buat syarat macam mana. Itu dari segi peluang sambung belajar dalam negara. Baik. So ada soalan daripada Nezrah. Bila program ISP dibuka dan boleh mohon boleh share ke, dia kata. Cik Alim? Yang ni kena BPP ni, saya pun tak pasti ni. Bahagian penganjuran yang akan keluarkan maklumat tersebut lah. Okay. Saya nak tambah sikit, Doktor. Saya nak tambah sikit, Doktor. Macam Dina, dia memang sains daripada MRSM, dapat 8A, so dia masuk KKTM, dia boleh sambung overseas. Saya ada seorang student dulu, pelajar sekolah agama. Dia tak ambil science stream. Dia ambil syariah, dia ambil bahasa Arab, tapi dia ada matematik, dia ambil science trust. Pelajar ni pun berjaya ke overseas. Selepas dia mendapat 3.8 lebih, dia pergi overseas dan balik jadi engineer. So tak semestinya kena science stream, kena ambil fizik, kimia, bio. Budak sekolah agama, pelajar sekolah agama pun, kalau dah keinginan dia kuat, kemahiran asas dia tu kuat, so dia sanggup ambil cabaran untuk belajar di overseas, sebab pencapaian dia melebihi 3.75, dia berjaya, insyaAllah, Doktor. Ya, subhanallah. Ada kota ke untuk pelajar ni, bilangan kita kata yang dapat menyambung keluar negara ni pun soalan untuk BBP juga ni sebenarnya kan? Bahagian penganjuran. Tapi saya rasa setakat ini bukanlah tak timbul soal kota lah. Kalau cemerlang saya rasa memang dan lulus interview semasa di ISP tu, basically anak-anak kita ni akan dapat lah kan? Dina ke macam mana? Saya pun tak pasti. Betul. Ada soalan untuk Dina ni. Saya Dina dah jawab tadi, tapi Dina jawablah secara ringkas. Kita raikanlah soalan daripada Puan Hani Ida ni. Dia kata, berdasarkan keputusan SPM Cemerlang, boleh saya tahu sebab anda memilih KKTM diploma berbanding laluan asasi, matrikulasi, Kolej MARA, YTP. Adakah disebabkan program yang anda ingin ikuti diskusi yang dinyatakan atau disebabkan proses pekerjaan? Betul juga ya, program yang saya nak ni tak ada dekat institusi lain. Lepas tu saya kan pelajar MRSM. Adalah program SPC, Skim Pelajar Cemerlang tu. Saya ada mohon SPC tu. Cuma saya tak dapat. Jadi bila tak dapat tu pun masa mohon SPC tu, saya pun tak tahu lagi boleh ke tak apa yang saya mohon tu masuk ke bidang saya. Jadi pun dia macam tak bersemangat sangat pun nak tunggu SPC punya result tu. Jadi bila saya dah start research pasal KKTM Ledang dah pada masa itu. Lepas tu nak tambahkan KKTM Ledang tu, setahu saya pada masa tu kami diberitahu yang KKTM Ledang ni antara institusi yang terbesar yang ada menawarkan boleh
menggunakan medical devices dalam kira untuk belajar yang paling banyak lah. Jadi benda tu pun dah menarik perhatian saya, tapi benda yang paling menarik perhatian saya adalah sebab KKTM ada menawarkan peluang untuk saya belajar ke luar negara. Jadi itu point utama lah yang membuatkan saya tertarik dengan KKTM. Kena pula dia bawa Mara, saya pun anak Mara. Jadi Mara pun banyak menawarkan program untuk membantu anak-anak Melayu ni. Jadi tu saya pun teruskanlah memilih KKTM. Subhanallah. Terima kasih Dina. Okey Cik Halim, kita dah pukul 10 tepat. Subhanallah. Ramai lagi yang bersaran kita. Terima kasih banyak rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan kita. Ramai sebenarnya nak mengetahui tentang TVET. Malam ni macam teaser sebenarnya. Adakah slot kita membantu memberikan pencerahan kepada anda malam ni tentang TVET Mara? Sila beri komen dekat ruangan komen. Silakan. Adakah anda mempelajari benda baru tentang TVET ataupun dapat maklumat baru tentang haluan hala tuju anak-anak selepas SPM dan sebagainya? Boleh share dekat ruangan komen. Okey Cik Alim, sementara orang nak komen kat ruangan komen tu, apa lagi maklumat penting yang Cik Alim nak sampaikan, nasihat, saranan ataupun it could be anything lah berkait dengan TVET Mara? Silakan Cik Alim. Macam saya cakap tadi lah, TVET Mara dia menyediakan laluan alternatif bagi pelajar-pelajar yang rasa diri dia tak dapat ke overseas disebabkan keputusan SPM yang agak kurang cemerlang. So kalaulah masih lagi berhasrat untuk nak ke overseas, nak belajar di overseas, nak jadi macam Dina, so TVET Mara adalah salah satu tempat untuk laluan untuk nak capai cita-cita adik-adik lah. Okay, so lepas tu tak semestinya pelajar MRSM, tak semestinya pelajar sains, pelajar-pelajar biasa kalau ambil yang yang tak ambil sains stream pun boleh masuk TVET Mara. Sebab dia punya syarat kemasukan macam saya cakap tadi, kalau diploma hanya 3 kredit, yang mana 3 kredit tu yang wajib dia adalah 1 matematik, 1 subjek sains dan 1 lagi mana-mana subjek. So agak mudah. Memang mudah, bukan agak mudah, memang mudah untuk masuk. Cuma dekat situ kita perlu pelajar-pelajar yang memang betul-betul berminat dalam bidang kemahiran. Sebab dia punya proses pembelajaran 60% adalah berasaskan amali, 40% saja teori. So itu yang dapat membantu kita melonjak pencapaian dalam menilai, dalam untuk penilaian dia untuk dalam pointer tu. Sebab bayangkan 60% adalah berasaskan amali. So kalaulah kita kurang daya menghafal tu kurang, lambat pick up orang kata, tapi kemahiran kita, tangan kita memang kalau mancing tu orang panggil tangan hanyir. Kalau apa orang panggil, kalau dekat dalam industri otomotif tu memang dia punya tangan dia tu hebat, boleh settle banyak masalah. Dia memang kuat dalam hands on. Itu adalah peluang adik-adik dalam TVET Mara. Ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak kita tidak cemerlang dalam SPM, it doesn't mean that anak kita tidak cemerlang sebenarnya. Kerana kecemerlangan anak-anak ni daripada pelbagai bahagian. Mungkin dia tidak bagus dalam subjek semasa assessment di peringkat SPM. Tetapi apabila mereka tukar ke bidang yang tepat, terutamanya bidang TVET ini, kerana seperti mana Cik Alim sebutkan tadi, teorinya sedikit saja, lebih kepada praktikal, hands on punya ni. Jadi memang ada kecenderungan anak-anak ni ke arah, kalau kecenderungan mereka ke situ, insya-Allah mereka juga akan cipta kecemerlangan, dan pada waktu itulah kita akan dapat tahu potensi diri sebenar anak-anak kita, insya-Allah. Okey Dina, saya bagi peluang untuk Dina ucapkan terima kasih kepada siapa-siapa, cikgu, pensyarah, dan mungkin boleh share kepada rakyat Malaysia perancangan Dina selepas ini, nak pergi bekerja kat mana, nak bekerja, mungkin apakah perancangan Dina selepas ini, dan mungkin ada kata-kata akhir daripada Dina. Silakan Dina. Saya nak berterima kasih kepada lecturer-lecturer saya dekat KKTM Nedang yang dah banyak mengajar, membantu saya, kaunselor saya yang banyak memberi sokongan kepada saya sampai sekarang pun still membantu kalau saya minta tolong. Pada Mara lah terutamanya sebab menaja saya sampai saya habis belajar, dan alhamdulillah saya graduate first class. Saya punya plan macam saya cakap lah, untuk cari kerja dekat sana. Hopefully dalam saya tak nak keluar bidang, hopefully kalau boleh dapat kerja dalam bidang Amerika, saya lagi seronok lah kalau boleh. Itulah, itu je lah kot.
Terima kasih banyak kepada Dina dan terima kasih juga kepada rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan kita yang komen. Ada yang soalan yang tak mampu dijawab, nanti insyaAllah tim kita akan jawab nanti dekat Facebook nanti. Mungkin soalan tu dah kat atas saya dah terlepas tadi. Nanti tim kita akan tolong jawabkan nanti insyaAllah. Terima kasih juga kepada Cik Alim, Cik Alimuddin, Timbalan Pengarah Bahagian Kemahiran Teknikal MARA. Dan terima kasih juga kepada Dina Dayana. All the best. Selamat terbang semula ke United Kingdom. Dan nanti balik semula ke Malaysia dan berbakti kepada masyarakat insyaAllah. Dan kita doakan semua rakyat Malaysia terus diberikan kesejahteraan. Berhati-hati sekarang musim hujan, bercuti dan sebagainya, berhati-hati, jaga keselamatan insyaAllah. Kita tutup dengan satu lagi video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, Sir Adlan, dan hari ini saya berada di Kuala Lumpur International Airport. Saya berada di sini kerana khas untuk anda semua kami bawakan kepada anda berkaitan dengan pelajar-pelajar kita yang kami hantar pergi jauh ke Australia untuk sama belajar. Kalau nak tahu apa yang akan berlaku, mari ikut saya ke dalam. Ucapkan terlebih dahulu ucapkan kepada tahniah pada adik-adik semua kerana berjaya melanjutkan pengajian ke luar negara satu kebanggaan lah. Tajaan MARA pula tu kan. Ya. Jadi MARA memang menjadi fokus lah pada kita semua. Memang kita nak pastikan adik-adik ni semua berjaya kan, menjadi manusia yang berguna kan, menyumbang kepada negara kita, belajar bersungguh-sungguh. Cuma saya minta kan, bila MARA memberi peluang kepada adik-adik ini melanjutkan pengajian ke luar negara adalah menjadi tanggungjawab pada adik-adik semua untuk pertama sekali memastikan amanah yang diberikan kepada adik-adik untuk belajar ke luar negara itu dijaga. Kita harapkan adik-adik di sana belajar bersungguh-sungguh, dapat capai kecemerlangan, dapat capai kejayaan, balik bawa ijazah kelas pertama kan, seboleh-bolehnya kan, dan dapat mendapat kerjaya yang baik. Itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekali, terutamanya kepada pelajar-pelajar lah, adik-adik kita yang akan menyambung pengajian ke Australia ni. Jadi ini merupakan salah satu daripada kita punya cara untuk kita membantu pelajar-pelajar daripada lepasan AKM dan juga KKTM masuk MJI. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar yang dapat menyambung pengajian ke peringkat overseas, dan saya percaya bahawa you all pergi dengan penuh keazaman dan juga dengan membawa harapan daripada ibu bapa, dan saya minta supaya you all balik esok dengan kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Jadi baiklah, tadi kita telah dengarkan sedikit amanat dan juga harapan pesanan daripada Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA, Encik Razlan bin Samsuri. Jadi sekarang kita akan bersama dengan pelajar, ibu bapa, kita tanyakan mereka macam mana perasaan berdebar, seronok ataupun mereka merasa takut untuk belajar di luar negara. Nama saya Fahraz bin Zain Abidin, berumur 23 tahun pada tahun ini. Saya berasal dari Johor dan alhamdulillah saya dengan beberapa rakan saya akan melanjutkan pelajaran ke Australia di University of Adelaide. Dia memang daripada kecil lah, dia daripada bila dengar cerita daripada ayah saya yang dia pun belajar ke overseas, saya pun nanam impian lah daripada awal yang saya mengharapkan untuk belajar ke overseas juga. Bercampur, dia macam ada perasaan takut dan juga perasaan tak sabar untuk melangkah ke negeri orang. Harapan saya dapatlah untuk pulang ke Malaysia dengan insyaAllah dengan membawa kejayaan saya dari sana, dengan dapat memajukan sini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MARA, pihak MJI dan juga kepada semua yang telah memberikan peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran ke Australia. Alhamdulillah, sekian, terima kasih. Saya Zainal Abidin Zainuddin, ayah kepada Fahrul Razi yang selama ini belajar di MJI dan sudah mengikuti setahun pengajian di University of Adelaide dengan online. Sebenarnya memang harapan tinggilah, sebabnya saya nak tengok anak-anak saya melanjutkan pelajaran di luar negara, dan memang kami usaha plan daripada awal, track laluan dia pergi ke MJI, melalui MJI Cemerlang di sana,
dan akhirnya akan pergi ke melanjutkan pelajaran luar negara. Jadi tercapailah kami punya plan dan harapan. Pesanan pada anak kena ingat belajar di negara orang tu adalah untuk mendapatkan ilmu sebaik-baiknya dan kekal dan terus cemerlang. Dan pada masa yang sama jangan tinggal solat, kena sentiasa ingat lagi dia berpegang kepada agama, insya-Allah akan terus di jalan yang benar. Saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya MJI dan juga tajaan daripada MARA yang menjadikan impian saya sekeluarga menjadi realiti. Terima kasih MARA. Terima kasih TVET MARA. Saya Anas Farhan bin Ahmad. Saya menetap di Negeri Sembilan. Saya diploma di MARA Japan Industrial Institute dan saya sambung belajar di University of Adelaide dekat Australia. Sebelum ni tak expect pun dapat sambung degree ni. Sebenarnya kalau ikutkan asal sebenarnya nak sambung kerja tu. Tapi ketika nak mencari kerja tu tiba-tiba dapatlah email daripada MARA, dapat tawaran untuk sambung. So memang time tu memang dah tak fikir panjang lah. Peluang ni memang jarang dapat dan tak semua dapat. So memang saya terus grab peluang ni. Alhamdulillah lah, belajar dekat sana pun setakat dalam masa satu tahun ni memang okey lah kalau tak salah. Perasaan tu memang sangat gembira lah. Sebab kalau ikutkan daripada saya punya college pun dalam beberapa orang je dapat. Saya ni kira bertuah lah daripada ramai-ramai saya punya batch. Saya terpilih. Pertama, saya nak kalau boleh dapatlah achievement dekat sana. Mungkin lebih banyak interact dengan local community. Kita belajar surrounding macam mana buat kawan dekat sana, kenal orang-orang industri dekat sana supaya kita dapat link mana-mana. Kalau boleh, insyaAllah kalau lah dapat bersama kerja dekat sana. Impian lah untuk ke sana. Terima kasih MARA, terima kasih TVET MARA. Love you. Saya Ahmad bin Bayudi, ayah kepada Anas Farhan. Saya Fauzia binti Muallim, ibu kepada Anas Farhan. Alhamdulillah tak banyak peluang ni dapat oleh student dan alhamdulillah anak saya ni anak lelaki yang pertama kali dapat pergi overseas. Alhamdulillah dengan bantuan MARA kami dapat anak saya kami dapat pergi keluar. Dan saya mengharaplah supaya dia menjadi salah satu kebanggaan keluarga. Terima kasih TVET MARA. Terima kasih MARA. Nama saya Muhammad Nazim Muhammad Sobri. Saya bekas graduan daripada MJII dan melanjut pelajaran dekat University of Adelaide dalam program Electric and Electronic. Sejujurnya tak pernah ada impian ataupun dapat asal untuk terbayang untuk dapat pergi overseas. So ni kita rezeki yang diberikan lah. Ada seorang abang saya yang tu pun daripada student MARA juga, sebelum ni dekat UNSW Sydney. Dia pun baru habis saja tahun lepas dalam petroleum. Sangat-sangat gembira dengan terharu lah diberikan peluang macam ni. InsyaAllah harapan dan juga janji saya adalah untuk belajar untuk mendapatkan dalam first class graduate nanti dan untuk membawa ilmu yang boleh diterapkan dari sini. Okey, terima kasih MARA dan juga terima kasih TVET MARA. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Ahmad Fazil. Saya belajar di University of Adelaide, Australia. Sebelum ni saya dari MJI Beranam. Ketika saya di MJI, saya mengambil kos robotik dan automation. Jadi ada masuk first skill. Kemudian saya memang tak ada target untuk belajar luar negara ke apa, just fokus untuk bantu. Tapi bila dah sebab COVID datang, terpaksa ditunda, kemudian ada tawaran untuk sambung ke luar negara. Kemudian saya terimalah. Perasaan saya gembira tu ada sikit, tapi takut pun ada, takut terbawa-bawa dengan inilah yang perkara-perkara yang buruk. Tapi insya-Allah dengan rakan-rakan saya yang ada, kami akan saling membantu satu sama lain lah. Yang saya boleh katakan setiap SEM tu mesti skor lah at least 3.75 ke atas lah, untuk terutamanya pada awal-awal semester 1, semester 2, semester 3. Buatlah yang terbaik, skor lah setakat mana kita mampu. Sekolah menengah, saya sekolah di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Terima kasih MARA, terima kasih TVET MARA. I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ahmad Fadil bin Osman, bapa kepada Muhammad Alif Aiman. Saya dari Terengganu.
setiap ibu bapa dah tentunya berasa bangga bila anak-anak dapat mengambil pelajaran lebih tinggi. Saya sendiri pun memang galak anak saya dalam feedback ni. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak MARA dan pihak feedback sendiri. Saya punya harapan pada anak saya untuk membangunkan negara ini yang lebih maju dalam bidang yang dicuburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Syafina Jamat Sukian, berasal dari Kuala Lumpur. Saya adalah seorang pelajar dari MARA Japan Industrial Institute MJII. Ini saya akan sambung belajar ke University of Adelaide di Australia. Sebenarnya dari dulu adalah juga semimpi sebab waktu saya kecil memang saya membesar di situ. Jadi adalah terasa macam nak kembali ke kononnya macam kampung, macam telah rasa agak gemuruh dan agak nervous lah. Tapi kita hope for the future. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk banggakan nama saya, nama keluarga dan nama MARA. Dulu saya Form 1 sampai Form 3 di Sekolah Menengah Alam Damai. Form 4 sampai Form 5 saya MRSM betul. Terima kasih MARA, terima kasih Tibet MARA. I love you. Saya Muhammad Zawani daripada FK dan Kuantan dan akan pergi ke Australia untuk sambung di University of Adelaide dalam bidang engineering of mechanical. Untuk pergi luar negara ni memang saya dah lama mimpikan. Akhirnya dapat peluang. Harapan saya adalah supaya dapat tamatkan saya punya pelajaran dengan kelulusan cemerlang dan balik untuk berbakti luar negara. Perasaan saya memang happy, memang excited sebab memang dah lama saya nak belajar ke luar negara. Jadi saya supaya dapat belajar betul dan balik berbakti kepada MARA. Dulu sekolah dekat SMK Tengku Ita Zahra, Semua Terengganu. Terima kasih MARA, terima kasih Pihak MARA.